Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Nita. Apa khabar semua murid? Pada kali ini, Cikgu Nita akan berkongsi dengan murid-murid tentang cara membina ulasan berdasarkan peta pemikiran. Jom belajar bersama dengan Cikgu Nita. Baiklah, mari kita lihat contoh soalan. Soalan yang cikgu akan kongsikan pada kali ini ialah peta buih yang merupakan salah satu daripada peta pemikiran. Kali ini, cikgu akan berkongsi tentang teknik asas membina ulasan yang sesuai dipelajari oleh murid-murid tahun 4 dan murid-murid tahun 5 yang masih lagi belum menguasai teknik asas membina ulasan. Baiklah, jom kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah, sebelum kita menjawab soalan ini terlebih dahulu, kita perlu tahu teknik menjawab soalan ini. Apakah teknik menjawab soalan ini? Pertama, baca arahan soalan terlebih dahulu. Peta buih di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh murid ketika cuti sekolah. Tulis ulasan tentang aktiviti tersebut dalam bentuk perenggan. Ingat ya, dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu adalah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Langkah seterusnya ialah kenal pasti bahan rangsangan. Apakah jenis bahan rangsangan ini? Ya, seperti yang telah cikgu katakan sebentar tadi, bahan rangsangan ini ialah peta buih. Baiklah, kita tengok yang ketiga, cari kata kunci. Di mana letaknya kata kunci? Kata kunci sebenarnya ada pada arahan soalan. Arahan soalan ada pada ayat yang kedua. Tulis ulasan tentang aktiviti tersebut dalam bentuk perenggan. Di mana ya kata kuncinya? Ya, kata kuncinya ialah aktiviti. Baiklah, seterusnya. Yang keempat ialah garis arahan soalan. Arahan soalannya letak di mana? Okey, pada ayat yang kedua ini, tulis ulasan tentang aktiviti tersebut. Aktiviti tersebut berdasarkan pada ayat yang pertama. Di mana ya ayat pertama? Kita gariskan. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh murid ketika cuti sekolah. Satu lagi terdapat pada tajuk. Jadi kita bulatkan tajuk. Aktiviti murid pada cuti sekolah. Langkah yang kelima ialah cari idea tersurat. Apakah itu idea tersurat? Idea tersurat ialah apa yang kita nampak dalam soalan tersebut. Jadi dalam soalan ini, idea tersuratnya ialah arahan soalan, tajuk dan juga gambar. Ya, gambar juga merupakan idea tersurat. Jom kita tengok gambar yang pertama. Cikgu pasti kamu tidak jelas dengan gambar yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, tak apa. Nanti sebentar lagi cikgu akan tunjukkan slide yang seterusnya. Saiz gambar itu akan cikgu besarkan. Okey? Baiklah, kita tengok gambar yang pertama. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh murid yang terdapat dalam aktiviti tersebut? Dalam gambar tersebut? Ya, menanam anak pokok. Jadi, sepatutnya kamu kena tulis bawah gambar tersebut, tulis apa aktiviti yang dilakukan oleh murid itu. Baiklah, seterusnya gambar yang kedua, apa aktivitinya? Berkelah. Gambar yang ketiga, beriadah. Dan gambar yang keempat, kamu boleh tulis membaca buku ataupun mengulang kaji pelajaran. Baiklah, inilah dia idea tersurat yang terdapat dalam soalan ini. Apakah langkah seterusnya? Bina jadual. Okey, baiklah. Slide seterusnya, cikgu akan tunjukkan jadual yang akan kita bina.
Dalam jadual tersebut, kita akan tulis idea tersurat ini semula. Kemudian langkah yang ke-8, kita cari idea tersirat berdasarkan idea tersurat yang kita dapat. Dan akhir sekali ialah tulis jawapan yang lengkap dalam perenggan. Berapa perenggan ya yang perlu kamu tulis untuk membina ulasan? Okey, baiklah. Sekurang-kurangnya 1 perenggan. Tetapi cikgu galakkan kamu tulis dalam 3 perenggan. Perenggan pertama untuk ayat pendahuluan. Perenggan yang kedua untuk ayat idea tersurat dan idea tersirat. Manakala perenggan yang ketiga untuk ayat penutup. Nanti kita akan tengok pada slide yang akhir nanti. Baiklah, mari kita lihat aktiviti-aktiviti yang terdapat pada peta buih tadi. Kita mulakan dengan aktiviti yang pertama. Kita lihat gambarnya, saiznya lebih besar dan jelas ya. Cikgu suka menggunakan teknik SUSI. SU ialah idea tersurat, manakala Si ialah idea tersirat. Jadi cikgu gabungkan jadilah SUSI. Baiklah, untuk membina ulasan yang lengkap, murid-murid perlu membina jadual terlebih dahulu. Jadual ini boleh dijadikan sebagai panduan agar murid dapat membina ayat yang lebih lengkap dan tersusun. Mari kita lihat apa yang ada dalam jadual ini. Pertama sekali mesti ada penanda wacana. Ingat ya murid-murid, penanda wacana mesti ditulis dalam ulasan. Sekurang-kurangnya 1 penanda wacana bagi melayakkan kamu mendapat markah cemerlang. Ingat ya. Seterusnya ialah kata bantu. Ada banyak kata bantu. Contohnya hendak, harus, wajar dan untuk menjadikan ayat ulasan ini lebih menarik, kita boleh gunakan kita haruslah, kita hendaklah, kita wajarlah dan sebagainya. Baiklah, yang ketiga ialah idea tersurat. Idea tersurat ialah apa yang kita nampak dalam soalan ataupun dalam gambar ini. Seterusnya ialah kata hubung. Cikgu suka menggunakan teknik SUKA ataupun suka. S ialah supaya, U untuk, K kerana dan A agar. Jadi, kamu boleh pilih mana-mana kata hubung ini ikut kesesuaian ayat. Dan yang terakhir ialah idea tersirat. Cikgu suka menggunakan kata tanya mengapa bagi merujuk kepada idea tersurat. Jadi, kita tengok dulu apa yang perlu kita lengkapkan dalam jadual ini. Kita mulakan dengan penanda wacana. Untuk aktiviti yang pertama, cikgu tidak menggunakan penanda wacana. Begitu juga dengan kata bantu, cikgu tidak gunakan dalam ayat yang pertama ini. Baiklah, untuk idea tersurat, kita lihat gambar. Apa yang kita nampak ialah menanam anak pokok. Jadi kita tanya, mengapa kita menanam anak pokok? Mengapa murid ini menanam anak pokok? Biasanya orang menanam anak pokok ataupun pokok bunga di halaman rumah. Jadi, mengapa kita harus menanam anak pokok? Okey, jadi ini jawapannya. Agar halaman rumah kelihatan indah dan bersih. Inilah ayat yang boleh kita masukkan dalam jadual ini. Seterusnya, aktiviti yang kedua. Mari kita lengkapkan jadual. Penanda wacana kita boleh gunakan selain itu. Kata bantu kita boleh. Idea tersurat. Lihat aktiviti yang sedang dilakukan. Berkelah. Jadi, biasanya murid-murid pergi berkelah dengan siapa? Sudah tentu dengan keluarga. Okey, baiklah kita tanya, mengapakah murid berkelah dengan keluarga? Sudah pasti. Untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mudah saja. Selain itu, kita boleh berkelah untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Aktiviti yang ketiga. Mari kita lihat gambarnya.
Kemudian kita akan lengkapkan jadual. Tadi kita telah menggunakan selain itu untuk penanda wacana. Jadi sekarang kita boleh menggunakan seterusnya. Kata bantu, kita hendaklah. Idea tersurat. Mari kita lihat gambar. Ada murid yang sedang bermain bola sepak, ada yang bermain bola keranjang, ada juga yang sedang melompat menggunakan tali. Di mana? Di taman permainan. Jadi, aktiviti yang sedang dilakukan oleh murid-murid ini ialah aktiviti beriadah. Mengapakah murid melakukan aktiviti beriadah? Sudah pasti supaya badan sihat dan cergas. Okey, ini ialah contoh jawapan yang cikgu beri. Jadi, ayatnya seterusnya kita hendaklah beriadah supaya badan sihat dan cergas. Aktiviti yang terakhir iaitu aktiviti yang keempat. Oleh sebab ini ialah aktiviti yang terakhir, maka penanda wacana yang boleh kita tulis ialah akhir sekali. Kata bantu, kita wajarlah. Idea tersurat. Apa yang kita nampak dalam gambar ialah membaca buku. Jadi, murid boleh tulis membaca buku ataupun cikgu cadangkan tulis mengulang kaji pelajaran. Mengapakah murid mengulang kaji pelajaran ketika cuti sekolah? Murid boleh tulis untuk menambah pengetahuan ataupun untuk menambah kosakata ataupun untuk mengisi masa lapang, dan jawapan cadangan cikgu ialah agar cemerlang dalam peperiksaan. Jadi ayatnya ialah akhir sekali. Kita wajarlah mengulang kaji pelajaran agar cemerlang dalam peperiksaan. Langkah seterusnya ialah membina ayat ulasan. Kita tengok pada gambar yang pertama dan jadual yang telah kita bina sebentar tadi. Jika kita tengok di sini, ayatnya tidak lengkap. Kita tidak boleh mulakan ayat dengan menanam anak pokok agar halaman rumah kelihatan ceria dan indah. Jadi, mari kita lihat contoh jawapan cikgu. Ya, inilah contoh jawapan yang lengkap. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan ialah menanam anak pokok agar halaman rumah kelihatan ceria dan indah. Inilah contoh ayat yang lengkap dan tersusun. Seterusnya kita akan bina ayat untuk gambar yang kedua. Kita tengok jadual yang telah dilengkapkan tadi. Selain itu, kita boleh berkelah untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Baiklah, cikgu nak kongsikan cara untuk meluaskan lagi ayat supaya ayat yang kamu bina ini nanti menjadi lebih menarik dan tersusun. Cuba lihat pada gambar. Aktiviti berkelah ini dilakukan di mana? Ya, di Taman Tema Air. Dengan siapa? Bersama-sama keluarga. Jadi, ini contoh jawapan cikgu. Selain itu, kita boleh berkelah di Taman Tema Air bersama-sama keluarga untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mudah saja ayatnya, betul tak? Seterusnya, kita lihat pula ayat yang ketiga. Kita rujuk pada gambar yang ketiga dan jadual yang telah kita lengkapkan. Seterusnya, kita hendaklah beriadah supaya badan sihat dan cergas. Baiklah, kita akan luaskan lagi ayatnya. Mana kita nak cari ya? Baiklah, rujuk pada gambar. Kita lihat di manakah murid-murid ini beriadah. Ya, murid ini melakukan aktiviti beriadah di taman permainan. Jadi, kita tengok contoh jawapan. Seterusnya, kita hendaklah beriadah di taman permainan. Bila? Pada cuti sekolah. Supaya badan sihat dan cergas.
Jadi di sini cikgu tambahkan sikit ayatnya jadi ayat yang lebih menarik lagi. Cikgu ulang. Seterusnya, kita hendaklah beriadah di taman permainan pada cuti sekolah supaya badan sihat dan cergas. Seterusnya, kita tengok ayat untuk ulasan yang terakhir. Kita tengok gambar dan jadualnya. Akhir sekali, kita wajarlah mengulang kaji pelajaran agar cemerlang dalam peperiksaan. Biasanya, ketika cuti sekolah, murid-murid akan mengulang kaji pelajaran di rumah. Jadi ini ialah contoh jawapannya. Akhir sekali, kita wajarlah mengulang kaji pelajaran di rumah agar cemerlang dalam peperiksaan. Jadi, jelaslah, jadual yang kita bina ini dapat memberi panduan kepada murid untuk membina ayat menjadi lebih lengkap dan tersusun. Seterusnya, cikgu nak kongsikan cara untuk membina ayat pendahuluan. Sebenarnya, mudah saja, hanya rujuk pada arahan soalan dan juga tajuk. Jadi, ini contohnya. Peta buih menunjukkan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid ketika cuti sekolah. Seterusnya, contoh ayat penutup. Mari kita lihat contohnya. Kesimpulannya, aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh murid pada cuti sekolah sangat bermanfaat dan patut dicontohi. Mudah saja, cikgu hanya menggunakan ayat yang mudah dan ringkas. Mari kita lihat contoh ulasan yang telah lengkap. Kita mulakan dengan perenggan pertama iaitu ayat pendahuluan. Perenggan yang kedua ialah idea tersurat dan idea tersirat. Dan perenggan yang ketiga ialah ayat penutup. Cuba kamu tengok ada ayat yang cikgu gariskan. Ayat yang cikgu gariskan itulah merupakan idea tersirat. Jadi inilah contoh ulasan yang telah lengkap. Sekiranya kamu boleh buat ulasan sebegini, maka tidak hairanlah jika kamu boleh mendapat markah 15/15, iaitu markah yang maksimum untuk ulasan. Baiklah, langkah terakhir selepas kamu berjaya membina ulasan ialah kamu perlu semak ulasan tersebut. Gunalah teknik sepit. Apakah itu sepit? Bukan penyepit rambut, tetapi S, kita perlu semak struktur ayat. E, semak ejaan. P, semak perkataan. I, imbuhan. Dan T, tanda baca. Jadi, setiap kali kamu, tak kiralah kamu bina ayat untuk bahagian A, jawab soalan untuk ulasan dan juga bina karangan, kamu perlu menggunakan teknik sepit ini. Semaklah struktur ayat, ejaan, perkataan, imbuhan dan tanda baca pada jawapan kamu. Akhir sekali, cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada murid-murid yang telah menonton video ini. Cikgu harap selepas ini, murid-murid telah faham dan dapat menguasai teknik membina ulasan berdasarkan peta pemikiran. Sekian sahaja, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada siri seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe di bawah ini ya, sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Nita. Jumpa lagi. Terima kasih.